Kita maklum Ngah Komeng telah pun melontarkan pandangan dia bahawa dia ingin mendapatkan 7 buah kampung baharu Cina untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Saya ingin memberikan pandangan dan kebimbangan. Hari ini saya akan bercakap tentang kebimbangan. Kebimbangan tentang tindakan yang akan dilaksanakan oleh Ngah Komeng itu sendiri. Pertama sekali, saya ingin membawa pendengar semua kepada satu peristiwa sebelum ini di mana penjajah, bangsa penjajah Baitul Maqdis telah pun masuk ke sebuah negara Islam dan mereka baru ada secepis tanah sahaja, tetapi mereka telah pun memohon kepada British waktu itu untuk mendapatkan pengiktirafan supaya British mengiktiraf tanah yang kecil sekakang kera itu yang untuk diiktiraf sebagai sebuah negara mereka. Sebenarnya mereka bukan hanya membeli tanah untuk menjadikan sebuah negara, mereka ada perancangan jauh daripada itu lagi untuk merealisasikan menjadi sebuah negara raya bagi bangsa penjajah Baitul Maqdis. Ini yang berlaku. Bila ini saya baca dengan teliti, saya melihat kepada idea dan usaha yang ingin dilakukan oleh Ngah Komeng sebagai Menteri Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Di awal-awal lagi saya melihat mengapa Ngah Komeng beria-ia untuk meminta Kampung Baharu Cina duduk di bawah kementerian dia. Sedangkan Kampung Baharu Cina ini sebenarnya sebelum ini duduk di bawah Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Bukan di bawah kementerian beliau, tapi mereka dia minta duduk. Saya terfikir apa sebenarnya yang Ngah Komeng nak buat. Rupa-rupanya hari ini terbukti langkah seterusnya yang Ngah Komeng buat itu untuk mendapatkan 7 buah kampung Cina menjadi satu pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Cukup bahaya pada pandangan saya. Inilah kerisauan saya. Sebab 7 buah kampung itu apabila saya teliti dan amati, ianya berlaku di Pulau Pinang, ada satu daripadanya Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. 7 kampung baru Cina yang diminta oleh Ngah Komeng untuk diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kenapa susun itu cantik? Seolah-olah saya nampak kerisauan saya untuk mencantumkan titik besar Singapura dengan titik besar Pulau Pinang. Adalah titik-titik kecil yang dinamakan sebagai Kampung Baharu Cina. Ada satu titik Kampung Baharu Cina di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Maka ia menjadi satu jalur yang sangat cantik antara titik besar Singapura dengan titik besar Pulau Pinang. Menggambarkan satu kerisauan saya, kebimbangan saya. Sebenarnya kalau kita lihat di awal saya bercerita tadi bahawa ada satu kawasan iaitu bangsa penjajah Baitul Maqdis telah bersungguh-sungguh mendapatkan pengiktiraf pada British untuk mengiktiraf sebagai sebuah negara, untuk menjadikan sebuah negara raya. Walaupun negara raya itu belum berlaku lagi, tetapi kuasa bangsa negara penjajah ini, negara haram penjajah ini telah pun dirasai. Mesir terpaksa akur kepada negara haram penjajah Baitul Maqdis. Qatar, Jordan dan Saudi tidak berani untuk buat keputusan. Walaupun mereka belum mencapai hasad menjadi sebuah negara raya bangsa penjajah ini yang menjajah Baitul Maqdis ini, tetapi kuasa mereka telah pun menjalar masuk di dalam negara Islam, menyebabkan negara Islam Mesir, Saudi, Qatar, Jordan tak berani untuk buat keputusan kecuali merujuk kepada negara haram bangsa penjajah Baitul Maqdis ini untuk membantu umat Islam yang tersepit dan ditindas dan dibunuh hari ini. Dan saya melihat hari ini tanah-tanah orang Islam, tanah orang Melayu cukup banyak dibeli. Di Pulau Pinang hampir habis tanah orang Melayu. Di Perak cukup banyak tanah Melayu telah pun tergadai dan dijual. Di Selangor pun apatah lagi. Di Negeri Sembilan sedang rancak orang Melayu menjual tanah kepada orang Cina. Betul lah, orang Cina memang ada kekuatan kuasa membeli. Mereka ni kaya. Mereka menggunakan kuasa membeli yang tinggi ini untuk membeli tanah orang Melayu. Sebab orang Melayu ada tanah tapi mereka miskin. Dijual tanah mereka. Begitu juga Melaka. Begitu juga Negeri Sembilan. Begitu juga di Johor. Jadi ke semua negeri yang telah pun luas tanah telah pun dijual oleh orang Melayu dan dimiliki oleh warga negara Cina, negara kita ini, tiba-tiba akan wujud pula satu kampung yang diiktiraf oleh UNESCO. Tuan-tuan faham tak? Kalau UNESCO ini telah mengiktiraf kampung ini sebagai tapak warisan dunia, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya negara kita tak dapat ada kuasa sepenuh untuk mentadbir urus kampung-kampung itu. Bahkan penduduk kampung itu, penghuni kampung itu akan dianggap sebagai penduduk asal dan peribumi. Maka hilanglah jati diri. Hilang jati diri Melayu sebagai pemilik tanah, tuan tanah di negara kita ini. Ini cukup bahaya pada pandang saya. Dan akhirnya saya bimbang. Cukup saya bimbang. Kalau di sana berlaku negara raya, bangsa penjajah Baitul Maqdis berjaya menubuhkan bangsa negara raya, saya bimbang apabila titik besar Singapura yang ditabir oleh PAP, titik besar di Pulau Pinang yang ditabir oleh DAP, dan ada titik-titik kecil kampung ini yang telah pun diiktiraf, yang wajah mereka bukan wajah lagi identiti Melayu, bukan jati diri Melayu lagi. Wajah kampung Melayu itu wajah identiti Cina yang akan mirip kepada Singapura. Akhirnya titik ini akan bertemu antara Singapura dengan Pulau Pinang, ditemukan oleh titik-titik ini dan disokong oleh tanah-tanah yang telah pun dibeli dan dikuasai oleh orang Cina di negara kita ini. Dan kebimbangan saya
bimbang akan berlaku menjadi sebuah Singapura Raya. Singapura Raya, jajaran dia dari Singapura sampai ke Pulau Pinang yang ditemukan di titik-titik kampung baru Cina yang telah pun diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan ini. Dan wajah kampung ini bukan lagi wajah tanah Melayu, bukan wajah Melayu lagi, bukan identiti Melayu lagi, tapi wajah mereka mungkin mirip kepada wajah Singapura. Maka saya bimbang, saya takut 50 tahun akan datang, 60 tahun akan datang, akan berlakulah mungkin kalau saya gambarkan kebimbangan saya itu menjadi sebuah Singapura Raya. Apa akan berlaku kepada negara kita? Inilah kebimbangan yang saya lontarkan kepada tuan-tuan. Idea yang ingin dilaksanakan oleh negara kami itu, saya rasa bukan setakat untuk mendapatkan pengiktirafan tapak warisan dunia UNESCO. Saya yakin dan percaya akan lebih jauh daripada itu lagi. Inilah saya harapkan kepada raja negara kita. Semua ada raja. Perak ada raja, Selangor ada raja, Negeri Sembilan ada raja, Melaka ada TYT, Johor ada raja, supaya main peranan. Sebab raja, apa yang saya faham, dia bukan hanya menjaga agama, tapi juga menjaga setiap inci muka bumi di bawah jajahan dia. Jangan dijajah, jangan dijarah oleh mana-mana bangsa. Dia mesti kekal sebagai identiti Melayu mengikut perlembagaan. Itu yang saya harapkan berlaku supaya raja-raja bersuara, membatalkan perancangan yang ingin dilaksanakan oleh Ngah Komeng ini. Yang kedua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang Islam, Muslim. Dia Perdana Menteri, ada kuasa penuh. Dia mesti bersuara, menidakkan, membatalkan tanpa ragu-ragu kalau ia merupakan satu menteri yang menjaga kepentingan orang Melayu di negara kita ini. Dan yang ketiganya, saya ingin menyarankan kepada UMNO. UMNO ni parti Melayu. Kalau UMNO tak mampu untuk mempertahankan kampung, sebuah kampung, 7 kampung yang akan tergadai ini, berhentilah UMNO berpentas dalam politik. Lebih baik ditalkinkan dan dikuburkan. Tidak ada fungsi lagi. Dan lebih baik diangkut beramai-ramai, berduyun-duyun, UMNO menjadi parti yang penguat, bersedia dan rela dikudakan oleh DAP. Dan supaya rakyat hari ini dan akan datang akan memandang UMNO sebagai parti pengkhianat bangsa selama-lamanya. Itu pandangan saya terhadap apa yang dibawa oleh Ngah Komeng dalam mendapatkan pengiktirafan UNESCO untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia UNESCO.